balik-balik tak pergi pondok, balik-balik di luar, dia tak boleh baca kitab jari. Tapi Arab boleh. Ni banyak kawan-kawan. Dia memang mengaku, Ana tak boleh baca. Habis kan baca, dia baca hadis boleh. Baca hadis tafsir boleh. Kitab jari tak boleh baca lah. Oh. Apa hal musannif mendahulunya ke atasnya? Sekali tak jari dia nyah semua. Hu punya, ha punya. Tapi Arab senang. Hu, salam zakat. Mesti kena tak salah. Mu'annas. Nampak? Apa halnya? Tok Syekh ni, dia pergi sebut salam dulu, kemudian baru salat. Ujiba, dijawabkan dia akan zalikal kil. Kil itu. Jawab mana? Bi anna zalika. Zalika mana? Takdim. Takdimuhu alaiha. Mendahulukan salam ke atas salat. Bi anna zalik li daruratin nazmi. Karena darurah nazam syai'. Darurah nazam syai'. Darurah nazam. Sebab kan nak buat solat dulu, jadi dia lari sikit. Dia lari apa? Dia pergi kalau lagu dia lari dia apa? Pecing apa? Apa? Pitching dah sikit. Gitu. Dia lari pitching sikit. Tapi bunyi sama. Boleh buat ni. Saya buat. Summa salatillahi mak salami. Boleh. Tapi kalau kita kaji dalam Bahar Rajah ni, dia lari sikit pitching dia. Lari sikit-sikit je. Dia lari sikit je tak payah. Jadi dia panggil darurah nazam. Darurah nazam. Maknanya darurat aturan nazam syair tu jadi dengan sebab darurat terpaksa kena buh solat duduk di belakang. Kalau tidak, dia jadi timbangan dia tak apa nak betul. Itu. Ala annahu atas sesungguhnya musannif, sebenarnya musannif asyara, dia memberi isyarat bilutfin dengan halus, ila anna rutbatahu, pangkatnya derajat salam, at-takhiru, terbelakang. Sebenarnya kita nampak zuhir salam dulu, salah di belakang. Tapi secara halus kalau kita tengok, salah dulu baru salam. Lagu mana tu tengok memang salam dulu. Kalau siapa nampak salah dulu, siap. Dia kena pakai cermin mata. Tapi kalau kita tengok dengan secara balaghah, secara dalam, salah dulu. Contoh mana? Aku berjalan bersama dengan raja. Apa makna? Raja depan tu. Bersama ni lain. Jadi kata asyara, memberi isyarat musannif, tuan matan lah musannif, bilutfin dengan halus, ila anna rutbatu, martabat salam, takhiru, terbelakang. Martabat saya terbelakang. Lapas memang belakang pun. Lapas dulu salam. Tapi martabat salam tu belakang tu. Mana? Haisu adkhala ma'a. Sebab dia orang masuk ma'a. Dia orang masuk kalimah ma'a ala salah, ke atas salah. Ma salatihi. Kaedah wahia ma'a ni dia tadkhulu alal matbu', dia masuk di atas matbu', duduk dalam matbu'. Kalau kita ikut Qasim, kita duduk dalam Qasim. Itu makna tadkhulu alal matbu'. Ni kaedah-kaedah ni kalau kita faham hadis semua, baru kita cermat ke atas kalam-kalam ulama. Baru kita bahasa kita ni ilmu tak ada. Jadi tidak kita nilai perkataan ulama yang hebat dengan ilmu kita yang cetek. Tu jadi begitu. Lepas tu orang dulu dia tak berani iktiraf ulama. Kalau orang yang belajar betul-betul ilmu macam ni, orang yang belajar ilmu alat ni, dia tak berani nak kata dekat ulama-ulama dulu. Sebab apa? Jauh ilmu kita dengan ilmu mereka. Tadkhulu alal matbu'. Mana contoh? Yuqal ja'al waziru ma'as sultan. Telah datang menteri bersama sultan. Siapa hebat sini?
Dia tak boleh kata ja'a sultan ma'al wazir. Kalau sultan datang bersama wazir, maknanya menteri itu hebat pada sultan. Ni dah. Menteri datang bersama dengan sultan, apa makna? Sultan yang depan dulu, yang terutama, dia di belakang. Tapi kalau kata sultan datang bersama dengan saya, sultan di belakang. Bersama. Nampak? Bilutfin. Dia isyarat dengan halus. Ja'al wazir, kita faham ni. Tadkhul al-matbu. Dia masuk dalam matbu. Wazir, dia masuk dalam sultan. Jadi sultan tu yang besar. Nak masuk dia mesti kecil. Dia mana boleh hak besar masuk dalam kecil? Hak kecil masuk dalam yang besar. Sebab tu dia kata ma'a tadkhulu al-matbu. Ni kaedah kita boleh kiyah di lain. Begitu ulama nak faham hadis. Kalau hadis sebut ma'a, summa, ulama ni teliti. Dia teliti tu. Kita pakai hukum zuhir je. Ja'al waziru ma'a sultan dunal aksi. Apa dia aksi? Tak boleh kita kata ja'a sultan ma'al wazir. Sultan kan dengar begitu, sultan marah. Ni sultan datang bersama dengan saya. Macam hebat pula dia ni. Saya datang bersama dengan sultan. Maknanya apa? Dia mengagungkan sultan. Nampak? Aduh, masya-Allah. Kemudian bercakap mak pula. Ni apa kena nama mak? Mak ni mana ada orang cakap mak. Arab kampung tak cakap mak. Ma'a juga. Nanti tengok. Qauluhu ma salatihi. Kalau kita ma'a tak boleh. Summa salamullahi ma'a salatihi. Ada ma pula. Summa salamullahi ma'a salatihi. Dia tak boleh lah. Summa salamullahi ma'a salatihi bi iskanil aini. Tapi dia saking, nak kata ulama ni hebat. Dia nak saking bukan ikut suka kita nak saking. Memanglah kalau kita darurat syair. Darurat syair ni kita nak baca mak kami ikut ni, tapi dia tak boleh. Dia bukan kita ikut suka itu juga. Dia kena ada juga. Ada lurah juga kena cakap begitu. Dia tak boleh ikut kalau begitu, nak baca ikut suka baris. Sebab apa? Darurat syair. Rosak. Darurat syair boleh kita tengok pula dia ada pula undang-undang dia. Tengok nah. Bi iskanil ain, sakin ain. Huna di sini dikata musannaf. Bi kalamil musannaf. Sakin ain tu ala lughatil qalilah, ada lurah yang kecil. Lurah yang sedikit. Ada yang Arab cakap mak. Tapi li ajlil wazan, kerana wazan. Dan ada Arab bersyair dan mereka mematikan mak. Bukan dia musannaf nak suka-suka nak mati. Ada penyair Arab-Arab dulu, sebahagian mereka mematikan mak itu kerana syair. Ada sandaran dia tu. Dia kita nak sana kena sana ahli bahasa. Kalau syair dia tak boleh tengok ahli fiqh. Dia kena tengok ahli bahasa. Dia tengok penyair. Sebab tu dia kena tengok Arabul Uraba, perkataan ulama orang kampung dahulu. Dia kena berdalil. Sebab tu orang dulu dia berdalil dengan syair ni perkataan Arabul Uraba. Arab hak tulis. Hak tu dia tak boleh rujuk untuk fiqh. Dan hak tu nahwu pun tak boleh rujuk depa. Dia kena cari hak Arab tulis. Penyair-penyair hebat. Jadi ada penyair yang buat begitu. Mereka matikan. Mana? Ala lughatil qalilah, atas lugah yang sedikit. Mana? Li ajli wazan kana wazan. Tak nafikan. Wa in kana al-absahu, sekalipun yang paling fasih. Fathaha. Baca dengan fathah. Fathaha. Baca fathah jadi khabar kana. Fathah. Fathah ini. Tapi dalam Alfiah dia kata apa? Wa mislama wa min wa an bihantiki. Dalam Alfiah. Seumpama ma dan min dan an dengannya, dengan ma dan min dan an intiki, kamu boleh bertutur. Wa mislama wa min wa an bihantiki. Dalam Alfiah Ibnu Malik. Apa makna salah pula? Selesai dah tu.
wa makna salatihi rahmatuhu rahmatnya Allah al-makrunatu yang disertai, yang diiringi bitakzim dengan membesarkan. Tu. Wa makna salatihi rahmatuhu rahmat Allah. Tadi salam lah. Ni salah pula. Rahmat Allah al-makrunatu yang disertakan bitakzim dengan pembesaran, dengan membesarkan Allah. Kama tash'uru, seperti kama tushiru bihi, seperti mana memberitahu, seperti mana yang disedarkan. Dia terima sedar. Tushiru ni memberitahu, memberi isyarat. Kama tushiru bihi, seperti mana memberitahu dengannya, dengan makna yang tersebut. Al-idafatu, idafat mengsandarkan ila dhamirihi, kepada domirnya Allah Ta'ala. Kan salati salat apa? Salatillah, salat Allah. Bila kata salat Allah, mesti disertai dengan membesar. Sebab Allah bila dia selawat ke atas Nabi, sudah pasti rahmat yang disertai dengan pengagungan yang layak dengan Muhammad, yang kita tak tahu lagu mana. Kalau kita hormat Nabi, manusia hormat Nabi lain-lain. Sebab apa? Pengetahuan dia tentang Nabi benda lain. Dia ni yang dia tahu ni hormat lebih, dia cintanya lebih. Dia selawat pun lain perasaan dia dengan orang yang tak tahu tentang kelebihan Nabi Muhammad. Tapi Allah ni, dia tahulah dia yang buat. Bila kata dia muliakan Nabi Muhammad ni, mulia yang layak dengan makam Nabi yang kita tak tahu lagu mana dan macam mana. Ila dhamiri, dhamir Allah Subhanahu Wa Taala. Ni salati itu, dhamir itu kembali kepada Allah. Idafat kan salati itu, salatu mudhaf hi mudhaf ilaih. Jadi dengan disandarkan salatihi, salat Allah tu, itu dah memberitahu kata rahmat Allah tu disertai dengan pengagungan. Wahaza, dan ini makna salatihi, maknanya rahmatuhu al-makrunah. Makna salat itu ialah rahmat yang disertai dengan pengagungan. Huwa al-laiku, yang layak, yang sesuai bil maqam, dengan maqam Nabi, dengan kedudukan Nabi, darajat Nabi. Tu. Dengan maqam Nabi, kedudukan Nabi. Habis. Layak kita laik. Yaliku. Al-yak, lebih layak. Kita pun sebut layak. Layak itu daripada bahasa Arab. Laik, al-yakul, al-yak, lebih layak. Wakila, dan katakil. Katakil ni dia pisirah tadaif. Dia lemah perkataan ni, sebab dia tak tahu siapa kata. Macam kita lah kata orang. Wakila, kata sebahagian ulama. Kila ni kita kata qala ba'dul ulama. Tu bukan kila kata orang ni orang kampung. Kila ni kata sebagian ulama. Qala dia tak tahu nama siapa. Jadi wakila ni qala ba'dul ulama, hiya, salat itu mutlaq rahmah, semata-mata rahmat. Disertai dengan besar tak besar, pi. Rahmat tu hebat dah. Tak disertai dengan ta'zim pun tak apa. Kalau disertai pun tak apa. Tapi kata ulama, disertai dengan membesarkan. Kalau kata mutlaqur rahmah ni, sawa'un kurinat, sama ada disertai rahmat itu, kurinat, domik kurinat rahmah, bitakzim dengan membesar, amla atau tidak. Itu.
Lakin haza. Ni kita kata salah tu semata-mata rahmat. Dengan kita tidak memandang kepada salah itu kepada Nabi. Dengan kita fokus kepada salah sahaja. Tapi kalau kita kait dengan salah itu kepada Nabi, mesti disertai dengan rahmat, dengan ta'zim. No? Kita lakin hadha. Tetapi ini mana? Kaunuha, keadaan rahmat bimakna kaunuha kaunu salah bimakna mutlaqur rahmah. Salah itu semata-mata maknanya mutlaqur rahmah, tanpa kait. Ini bayanun nak menyatakan lis-salah, bagi salah fi haddi zatiha, pada had zatnya, zat salah. Biqat'in nazar, dengan kita putus daripada melihat, memandang anil maqam, daripada maqam. Kalau kita pandang dari aspek maqam Nabi, dia mesti rahmat yang disertai dengan takdim. Tapi kalau kita semata pada zatus salah, no? Semata pada zat salah, rahmat lah. Karena salah ni maknanya, kalau buka dalam kamu, maknanya rahmah. Rahmah. Bila kita tafsir salah dibina rahmat tanpa disertai dengan ta'zim ataupun tidak, mutlaqus salah, mutlaqur rahmah, itu dengan kita putus diri daripada maqam. Kita tak tengok di kedudukan siapa. Kalau kita tengok di kedudukan Nabi, kita kena kata rahmat yang disertai dengan kebesaran. Itu maknanya nak membayankan dia salah dihadi pada batas had zatnya, zat salah, diri salah itu, tanpa biqatin nazar, dengan putus memandang, dengan kita tidak melihat anil maqam, kedudukan siapa yang kita bincang itu. Itu. Wa yambani ala hadzal khilaf, maka terbinalah. Selalu hak situ apa dia tu, wayang bari. Nanti jaga. Bukan yang bari, yang bani, terbina. Jadi kalau kita silap yang bari, dia jadi sayuya. Yang sayuya ni sepatutnya, bukan imbana yang bani, imbina. Lagu mana boleh kita terbina berlagu khilaf ni? Wayam bani, dia kalau disebut khilaf, dia mesti bina, binaul khilaf, bukan yang bari tau. Wayam bani, kita harap tu yang bani je, yang bari. Yang bani. Ni ya. Tak terjemah ni yang bari. Yang bari, dan dia pun terjemah sayuya. Bila dia cek dia yang bari, dia sayuya. Bukan yang bari, yang bani. Wayam bani, dan terbina, tertegak ala hadzal khilaf, atas ini perselisihan, al-atfu, oleh ataf, fi qaulihi ta'ala, atah ni atah rahmah ke atas selawat. Mana? Fi qaulihi ta'ala, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ni, apa maksud terbina? Macam mana boleh ulama kata salah disertai salah dengan rahmat? Salah dengan rahmat yang disertai dengan ta'zim. Kata ulama salah tu rahmat lah. Lagu mana boleh terbina khilaf besar itu? Berlakunya khilaf tu, terbina khilaf dengan sebab atah. Atah rahmat ke atas selawat. Mana selawat lain, rahmat lain. No? Selawat lain, rahmat lain. Kenapa pula lebih tafsir selawat dengan rahmat? Sedangkan selawat tu lain, rahmat tu lain. Di Quran kata salawatun wa rahmah. Tu dia kita payah. Tengok Zuhir, memang kita nak tujuh dah. Tengok dalam Quran. Bukan hadis, Quran. Dia lawan kita kan. Tapi ulama dulu cermat.
Dia halus, dia faham habis. Ya. Kenapa kamu kata kamu pergi taksir selawat dengan makna rahmat, sedangkan Allah asingkan dalam Quran selawat lain, rahmat lain? Tu dia. Tu. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu ke atas mereka selawat Allah, selawat daripada Tuhan dan rahmat. Jadi fa'alal awal atas, maka di atas pendapat yang pertama, ini fa'al awal ni fa'alal maknal awal, fa'alal maknal awal atas makna yang pertama. Makna yang pertama apa dia? Selawat kepada rahmat yang disertai dengan ta'zim. Selawat yang dengan makna selawat dengan rahmat yang disertai dengan kemuliaan. Yakunu adalah ia. Ataf itu, ataf dalam Al-Quran tu, salawatun dan rahmah tu min atfil am alal khas. Ataf am di atas khas. Selawat tu am, no? Rahmat tu khas. Jadi selawat dan disertai dengan rahmat khusus. Tu halus tu dia duduk bicara, duduk bahas. Baik, kalau ulama kata selawat tu rahmat lah, kenapa disertai dengan ta'zim pula? Wa ala sani wa ala makna sani. Makna sani apa? Mutlaqur rahmah. Ni alal awal tu ialah rahmah al-makrunah bi ta'zim. Jadi ataf tu dia panggil ataf am di atas khas. Selawat tu am, rahmat tu khas. Jadi mana? Di dalam selawat itu ada satu makna dipanggil rahmat. Nampak? Jadi bila sebut rahmat, dia tak boleh kata makna itulah. Kalau makna tak boleh kata rahmat. Dia mesti rahmat yang terdapat ta'zim di dalam rahmat itu. Halus tu, nak faham tu. Dan di atas kedua, dia kata apa? Selawat tu rahmat lah. Mana ada ta'zim pula? Kenapa? Karena selawat tu rahmat, rahmat tu selawat. Tak perlu kita kata rahmat tu disertai dengan ta'zim. Karena selawat dengan rahmat tu makna hadullah. Wa ala sani min akbi taksir. Atau taksir ni hak tulah. Benda hak sama. Itu atau taksir. Ni rahmat tu dia nak mentaksir. Apa tu selawat? Rahmat. Nampak? Itu atau taksir. Hadis tu. Minta faham nak kadang boleh tunggu faham insya-Allah. Tapi duk takut tak faham cabut lari. Dah ni payah makulat payah pula. Saya bimbang. Tapi tak apalah bagi mana orang buat macam mana. Tapi kalau faham insya-Allah. Kalau faham insya-Allah. Seronok ni siapa faham ni seronok lah ni. Kalau tak pasal seronok ni tak faham tau. Jadi tak faham tunggu habis. Dah suruh ni. Saya sini seronok dah baca, bila saya baca dah seronok kan. Tengok halus pula macam mana cermat ulama tu. Tapi tunggu, tak faham tu. Lama dia bagi faham. Faham bukan ustaz? Allah tak kami faham kalau kita tak duk belajar. Dia ni malah lagi faham pula. Kena tunggu duduklah dia campur kita faham. Habislah tu. Waqad fassaral jumhurus salata bi annaha minallahi ar-rahmatu. Dan sungguhnya telah mentaksir jumhur, ini jumhurul ulama, majoriti ulama mentaksir as-salata akan salah, bi annaha dengan sesungguhnya salah itu minallahi ar-rahmatu. Salah tu kalau daripada Allah dengan makna rahmah, rahmat Tuhan. Wa minal malaikati al-istighfaru. Kalau salah tu kalau datang daripada malaikat, maknanya memohon keampunan kepada kita. Tu. Kalau disebut malaikat selawat, maknanya itu maknanya
dia mohon ampun kepada Allah. Contoh adalah hadis. Dalam hadis disebut al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu. Malaikat ni tusalli, malaikat berselawat ke atas salah seorang daripada kamu selama dia duduk pada tempat semayangnya. Taqulu, baik. Tahu mana tusalli tu mana istighfar? Taqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ni yang kita nak kata selawat malaikat mana istighfar ni kena ada ni. Hak tadi kita tahu selawat Allah, selawat min wa rahmah. No? Kita sebut rahmah tu kita faham selawat mana rahmah. Kan? Sebab kalau kita ikut pendapat yang pertama, rahmat tu dia sama-sama, cuma rahmat selawat tu umum, rahmat khusus. Kalau pendapat yang kedua, rahmat yang selawat tu lah. Jadi selawat Allah mana rahmat. Senang tu kita faham lah. Hak malaikat ni mana istighfar, terpaksa nak kena pergi petik hadis. Dia terpaksa kena cari hadis yang boleh kata tahu mana malaikat selawat ni mana istighfar. Kan adalah hadis, tapi dalam Bukhari dia lapah lain tapi lebih kurang tu. Al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Al malaikatu tusalli, malaikat membaca selawat, tusalli kita terjemah dulu. Malaikat membaca selawat ala ahadikum ke atas salah seorang pada kamu madama fi musallahu, selama dia duduk pada tempat sembahyangnya. Taqulu, lalu berkata malaikat tadi, Allahumma ighfir lahu. Itu selawat. Ya Allah, ampunkanlah bagi hamba itu. Allahumma arhamhu. Ya Allah, beri rahmatlah kepada dia. Jadi di situ kita faham, malaikat bila disebut malaikat berselawat, maknanya dia memohon ampun. Memohon ampun. Jadi dia panggil sinta. Istighfar tu sinta dia panggil talab. Yang ni talabul maghfirah min Allah lil abdi. Dia meminta keampunan daripada Allah untuk hamba. Sama ada dengan lapas dengan lapas tuntut, dengan lapas ya Allah istaghfirillah, istaghfirullah, walaupun sama dengan lapas itu atau dengan lapas afu. Dengan lapas afu pun boleh, dengan lapas istighfar pun boleh. Tak kira dengan mana-mana pun. Asalnya dia minta Tuhan ampun. Cukup. Jadi saya pun tak dan. Benarnya nak halusi lagi ni ada tak dan. Saya pun tak sempat. Tak sempat nak tengok. Tak sempat nak bertolong, tak sempat. Dia duduk mengajar pun ni malam saya tengok ni. Bukan saya kata seminggu saya tengok tau. Dia nak main mengajar sini malam ni saya tengok dia tidur. Tak dan. Kalau saya dan aku lagi teruk. Dia tak dan. Dia bergantung dia saya mengaji lah. Sebab tu orang dulu dia mengaji dia dompet. Dia dompet dia tulis. Kata tidak, dia tak sempat. Dulu guru saya dah pesan, tulis. Dia tulis. Bila kita dah ada tempat sendiri, kita buat pondok sendiri, baru kita tahu. Sebab apa tu urusan. Tak sempat. Nak tengok kita tak sempat. Kami sampai malam. Bukan jenis pagi sampai ke 12. Tak. Dia pada pagi sampai ke malam. Duduk mengajar seorang. Dia tak ada, nak tengok tak ada. Kalau saya mengajar pun semalam. Malam Jumaat tu sampai ke 10, pukul 11 saya mengajar sampai ke 11. Pukul 11 sampai 12 tu saya nak tengok. Lepas tu bawa saya pejam mata itu lekat-lekat. Kalau tengok kau teruk. Kalau saya dah mutalaah kitab banyak-banyak, kau teruk. Teruk sini saya. Tak nak beritahu kata bukan saya bah. Isi ilmu ulama cukup banyak. Tapi kita tak ada nak tengok, tak ada nak songkak tengok. Masuk kita buka lagi kita yang pelik-pelik mawaqih, maqasid, matalik Allah. Kita menjadi tak faham tu kita tengok. Saya sini tak faham, dia sebut sini, saya ni tak faham. Buka mawaqih, matalik tak faham tu. Tak tipu tengok. Dia apa di situ. Tahu tu yang itu kita ilmu ulama dulu. Wa min ghairihim, dan selain daripada mereka itu malaikat, walau hajaran, dan sekalipun ghairuhum, lain daripada mereka itu batu, wasyajaran, pokok, wa madaran, pasir. Dia kata apa ni? Tanah selut dia. Saya terjemah saya mengaji selut. Tanah lumpur.
Baik. Walau hajaran wa syajaran wa madaran, tanah lumpur tersebut lain daripada mereka, dia panggil at-tadarru'u wad du'a'u, dan doa. Tadarru' ni dengan doa makna sama ya. Tadarru' maknanya as-su'al ma'al khudu'. Itu tadarru'. As-su'al ma'al khudu', memohon kepada Allah dalam keadaan rendah diri. Itu tadarru'. Wa du'a, dan doa. Kata ulama atas taksir, tapi mungkin tadarru' ni dia khusus sikit. Doa tu am, dia panggil min adfil khas 'alal am. Tadarru' ni as-su'al ma'al khudu', memohon dalam keadaan kita rendah diri. Doa ni dia umum lah. Tapi kata Syekh Dusuki, dia kata dok pi tafsir begitu, malaikat itu selawat daripada malaikat tu, istighfar daripada manusia dan jin tu tadarruk, dan doa tu dia panggil khilafut tahqiq, menyelikau tahqiq. Itu pendapat dia. Tapi kita turut ni. Kita majlis kita ada, kita turut dia. Maknanya berdoa. Kalau pokok mengucap selawat, ada dalam hadis mengatakan ada batu yang ucap selawat ke Nabi. Apa makna ucap selawat? Maknanya dia memohon doa kepada Nabi. Faqad warada, sesungguhnya telah datang warid, datang hadis, annaha mana? As-salasa, 3 tu. Hajar, syajar, madar. Hajaran batu, syajaran pokok, wa madaran selut, tanah lumpur. Annaha as-salasa, cara nak baca kitab kalau tu salasah senang, 3. Salat alaihi, telah berselawat alaihi ke atas Nabi. Tahu mana ni? Kama rawahum, seperti mana meriwayat akan hadis tadi Al-Halabi, Syekh Al-Halabi, yang mengatakan pokok dan batu dan tanah lumpur ucap selawat dekat Nabi oleh Syekh Al-Halabi fi sirah, dalam kitab sirahnya. Dia panggil As-Sirah Al-Halabiyah. Kalau orang bagi kitab-kitab, dia pernah dengar Sirah Al-Halabiyah, Sirah Halabi, nama kitab dia. Itu. Tetapi yang popular bukan selawat. Yang popular salam pokok main salam kat Nabi Wa inish tahara atau wa inish tuhira juga. Dan sekalipun masyhur anna salasa, 3 itu batu, pokok dan tanah itu salamat alaihi faqata, memberi salam ke atas Nabi, faqata sahaja, bukan selawat. Beri salam je. Kalau nak tahu selawat ni, ada dalam hadis Bukhari. Kalau salam memang ada dalam hadis Bukhari. Bab kelebihan nasab Nabi dan taslimul hajar alaihi Nabi qabla nubuwah. Sehingga Nabi kata, inni la'arafu hajaran bi Makkah kana yusallimu alaihi qabla an ub'asa. Inni la'arafu, aku tahu, aku masih kenal hajaran, batu bi Makkah, di Makkah, kana yusallimu alaihi, dia memberi salam tak aku qabla an ub'asa, sebelum aku jadi rasul. Sebelum aku jadi rasul, aku dah dengar ada batu memberi salam ke aku. Inilah a'rafu al-an, dan sekarang aku kenal batu tu. Nabi tak sebut batu apa, tapi Nabi beritahu ada batu beri salam. Tapi yang kata selawat tu tak ada, salam tu ada. Tapi Syekh Halabi ada menukil, dia mengatakan hadis mengatakan selawat, walaupun popularnya bukan selawat, salam. Ini hadis riwayat Imam Muslim fi fadail fadli nasabin Nabi wa taslimul hajar. Pokok ni makna apa? Duna salah, bukan selawat, salam saja.
Wa in syi'ta, dan jika kamu nak, jika kamu mau, ini mau nak kata perkataan yang lain tentang selawat Allah ni dan selawat malaikat. Wa in syi'ta ni qaulan akhar kulta, kamu kata begini, wa huwa, perkataan kau itu al-akhsa, lebih ringkas. Mana? Iya, as-salah tu minallah ar-rahmah, selawat daripada Allah rahmah. Wa min ghairihi ad-du'a. Sudah pukul semua. Hak tadi dia detail. Kalau daripada Allah rahmat, daripada malaikatnya istighfar, daripada yang lainnya doa. Hak ni tak, daripada Allah rahmat, yang lain semua doa. Selesai. Istighfar pun doa juga. Doa minta talabul, sinta li talabul maghfirah, doa juga. Itu dia panggil wa al-aqsa. Itu ringkas lagi, pendek, padat. Boleh kita kata begitu. Kalau habis malas, senang pakai hak tu ya. Aku tak ingat lah malaikat ni minta ampun. Gunilah Allah selawat, yang lain tu semua Allah tu rahmat, yang lain semua doa. Okey begitu. Tu buah malah. Tapi bukan malah tu. Dan tu kata Syekh Suki, tak ada tapi tak say itu bukan dia menyai tahqiq. Hak tahqiqnya daripada Allah rahmat, yang lain semua doa. Sebab bagi istighfar pun doa juga. Lepas tu dia kata wahina idzin, dan pada ketika itu. Hina izin ni yang mengaji pen nak kena berjalan tu. Tapi mengaji pondok hina izin wazalika tu nak kena duduk tupu tengok. Silat pi letak di silat. Wa hina izin, dan pada ketika itu hina kanati salah min ghairillah bermakna doa. Hina izin hina kanati salah min ghairillah bermakna ad-du'a. Pada ketika itu, pada ketika solat itu daripada lain daripada Allah, di mana doa yakunu adalah ia doa, jaga domain yakunu syamilan, merangkumi lil istighfar wa ghairihi, lain beristighfar. Istighfar pun doa juga. Apa makna istighfar? Talabul maghfirah. Sinta li talab, talabul maghfirah, memohon keampunan. Pohon tu berdoa doa lah. Nampak? Syamil, merangkumi istighfar juga. Istighfar tu masuk dalam doa. Yang kuat pula dah. Waqtara ibnu Hisyamin, dan telah memilih Ibnu Hisyam fi mughnihi, di dalam kitab mughninya. Dia sebut Ibnu Hisyam Mughni Labib, Mughni Labib an kutubil a'arif. Hak ni di mana orang tak baca, di pondok pun tak baca. Di Patani sejarah pun tak ada guru baca kitab Mughni Labib ni. Nak abang beritahu tau, payah. Mughni Labib ni Ibnu Hisyam. Ibnu Hisyam ni, kalau orang yang duk mengaji banyak kitab ni, dia tahu Ibnu Hisyam ni, dia punya ibarat dia payah. Dia sebut kitab Ibnu Hisyam ni payah. Qatrun Nada Ibnu Hisyam. Dan tu lagi daripada Qatrun Nada. Banyak. Tak apa tanya Mughni Labib. Cukup payah. Bila kata ibarat Ibnu Hisyam. Kalau fiqh, Zakaria Ansari, Fathul Wahab. Allah, kalau Zakaria Ansari ni berbelit-belit tahrir. Ada kitab, ada ni lagi Lubak tahrir tu. Cara tahrir tu, yang Zakaria Ansari cukup payah. Kalau Fathul Wahab, Allah, payah tak tahu nama. Fathul Wahab. Kena tak apa dia. Fathul Wahab. Sebab Zakaria Ansari. Kalau nahu Ibnu Hisyam. Yang sebut kitab Ibnu Hisyam ni cukup beli. Qatrun Nada dia sama lebih kurang dengan Kawakib kan, tapi dengan syair dia, dengan payah, ibarat dia jadi susah. Tapi kalau orang yang nak mencabar, dia suka satu yang mencabar, dia suka baca kitab macam tu. Mughni, dalam Mughni dia Ibnu Hisyam kata apa?
Ibnu Hisham Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah. Ibnu Hisham min a'immatil Arabiyah, lahir di Mesir. Tu. Sehingga kata Ibnu Khaldun, sentiasa kami ni duduk dengar di Maghrib, kami dengar munculnya seorang di Mesir, orang alim dengan bahasa Arab yang cukup pakar. Ibnu Khaldun kata, dengar sampai kami di sana, di Maghrib, yang dipanggilkan Ibnu Hisham. Tu dia punya Mughni Labib.